Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Yang berusaha Tuan Nazim Masjid Timbalan, Setiausaha Bendahara pada JK yang dimuliakan, yang dirahmati imam dan memimpin solat, yang mendoakan kebaikan kita dunia akhirat, dan yang mendoakan kemenangan orang Islam mujahidin fi Palestin, dan juga Bilal yang mengumandangkan azan dan siap awal-awal datang mempersiapkan masjid, dan seterusnya muslimin muslimat hadirin hadirat yang dikasihi Allah, yang diredai Allah insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukurlah kepada Allah SWT kerana telah menganugerahkan kepada kita satu masa untuk kita memenuhi masa emas. Masa emas itu ialah jadual Allah, iaitu dalam satu hari ada 5 waktu. Itu adalah jadual Allah, itu masa emas. Dan diberi masa kepada kita untuk memenuhi masa emas kita, iaitu dapat hadir ke masjid ini. Semoga perkara itu amat besar apabila kita meninggalkan masjid, kerana ditunjukkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini hari-hari hadir masjid, tak pernah putus, tak pernah tertinggal sampailah ke akhir hayatnya. Itulah kata masa. Dan datanglah ke masjid. Nak ke mana kita orang lelaki, nak ke mana? Ke masjid, seperti Nabi hadir ke masjid setiap hari. Selagi ada kudrat, selagi ada upaya, selagi ada kuasa, selagi ada masa, datanglah ke masjid. Seperti mana Nabi ini hadir ke masjid. Kita teruskan tajuk pada petang ini. Tajuknya ialah peristiwa kebangkitan kembali, tanda-tanda di dunia. Dan yang pertama ciptakan kepada manusia itu bahagian kepalanya. Iaitu kalau kita lihat sekali lagi, peristiwa kebangkitan kembali, tanda-tandanya di dunia. Allah selalu menyebut hari akhirat, beriman pada akhirat. Jadi perkara itu Tuhan tunjuk semasa hayat kita. Semua perkara yang Allah sebut dalam Quran ditunjuk depan mata kita. Kadang-kadang ditunjuk apa yang berlaku semasa kita hidup. Seperti contohnya kiamat. Anak kiamat itu ya seperti gempa bumi. Tuhan tunjuk bagaimana gempa bumi berlaku. Begitu juga hari kebangkitan. Hari kebangkitan ini ialah hari ketika kita dibangkitkan daripada kubur. Peristiwa itu akan berlaku apabila ditiup sangkakala kali kedua. Apabila disangka kali kedua, kita pun bangkit daripada kubur. Jadi bangkit daripada kubur itu Tuhan tunjuk di dunia ini. Bagaimana kita bangkit nanti, Tuhan tunjuk di dunia. Tuhan tunjuk dengan jelas dan nyata. Tetapi manusia yang tak beriman, diutus lagi Nabi. Hari akhirat, rukun iman kita yang terakhir itu beriman kepada hari kiamat. Yang kelima, yang keenam itu qada dan qada. Dan Nabi tunjuk, Nabi terangkan. Dan tak cukup lagi ke untuk beriman? Allah tunjukkan sendiri apa yang berlaku. Begitu juga yang lain tentang kematian. Allah tunjuk apa yang berlaku, semuanya akan wafat. Kiamat ditunjukkan seperti gempa bumi, seperti berlaku dia angkasa raya, seperti tak bintang akan gugur nanti. Begitu juga hari kebangkitan. Tuhan tunjuk bagaimana kita dibangkitkan nanti setelah kita mati. Jadi Allah kata, tengoklah tumbuh-tumbuhan yang mati tiba-tiba hidup, boleh hidup apabila ditimpa air hujan. Begitulah juga dengan kamu. Dan kita pun, apabila kita nak dibangkit, apabila ditiup sangkakala kali pertama, kita semua ni wafatlah, mati. Antara jarak nak ditiupkan sangkakala kali kedua itu, sebelum ditiupkan sangka kali kedua itu, kita pun diturunkan air titisan daripada arasy. Air itu seperti sperma lelaki, namanya hewan. Lalu dengan air itu kita pun tumbuh daripada kubur kita. Tumbuh kita berdiri
dan ditiupkan sangkakala kali kedua, masuklah ruh itu ke dalam jasad kita, kita pun bergeraklah menuju kepada mahsyar untuk menerima keadilan. Jadi peristiwa-peristiwa ini selalu diingkar semasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi berucap hidup ini, mati ini akan hidup kembali, mereka pun tanya, betul ke? Lalu mereka kalau tengok ada surah Yasin tu, awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa iza huwa khasimun mubin wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala ma yuhyi izama wa yaramim kullu yuhyiha allazi ansha'aha awwala marrah wa huwa bi kulli khalqin alim. Ini menyentuh tentang Ubay bin Khalaf. Dia kumpulkan tulang-tulang, unta tulang iman, dia campur depan Nabi. Aku nak tengok Tuhan kamu hidupkan semula. Lalu Nabi pun baca, Kul yuhi hallazi ansya'ha awalan marah. Lalu Nabi tuding atas mukanya. Orang yang menghidupkan ini adalah orang yang awal-awal menciptakannya, berkuasa untuk mengembalikan hidupnya. Sebab Nabi tunjuk atas mukanya, itu Ubay bin Khalaf. Itu yang apabila Nabi terangkan hidup ini tak berakhir dengan mati. Tak, hidup ini akan hidup, tak akan tamat dengan mati. Mati itu disebut sahaja. Dan bilanya mati ini akan mati? Tak ada. Mati itu apabila kita masuk surga nanti, mati itu disembelih, diumpamakan seperti seekor kambing. Jadi tak ada mati kita, tak ada mati kita, tak ada. Yang masuk neraka, ke neraka lah, wali'azubillah. Yang pentingnya ke surga lah. Kita bila kita mati, tak ada. Mati itu hanya sebutan saja. Apabila kita mati, kita mulakan kehidupan. Itulah yang paling besar. Amma yatasa'alun anin naba'il azim. Itulah perkara besar yang mereka ragu-ragu. Sebenarnya hidup setelah mati ini perkara amat besar di sisi Allah. Kerana itulah kejayaan. Kejayaan seseorang yang hidup. Kalau seseorang itu hidup berjaya, pastikan dia berjaya ke syurga. Kalau tidak, hidupnya tak berjaya. Tak sampai ke syurga hidup di dunia ini. Tak sampai. Kamu seorang yang gagal. Seorang yang tak berjaya semasa hidup di dunia. Tak kira lah kamu kaya ke, miskin ke, maknanya kamu tak berjaya. Kerana Allah kata, orang yang masuk syurga itu, la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Orang yang masuk syurga itu ialah orang yang berjaya. Jadi kalau dah tak masuk syurga, orang yang gagal lah. Tak kira lah orang itu kafir, orang kafir. Orang kafir itu dah pasti seorang yang gagal. Dan Allah kata itulah orang yang rugi. Jadi tajuk ini, Tuhan tunjuk semua apa yang berlaku di akhirat. Apa yang berlaku di akhirat, yang berlaku di akhirat, Tuhan tunjuk di dunia ini. Supaya beringat-ingat itu betul. Itu perkara betul, bukan reka. Quran itu bukan rekaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir dia kata Quran itu rekaan Nabi. Tidak, Quran itu benar daripada Allah. Bacalah dulu. Tuduh-tuduh, cuba baca sampai habis satu persatu. Sampailah habis, kamu akan temui kebenaran. Berapa ramai orang kafir apabila diberi Al-Quran dan diminta kaji, semuanya akan mengakui kebenaran Al-Quran dan masuk Islam. Ada satu kisah menarik. Seorang pemberita pemberita England, dia kena tangkap oleh Mullah Omar. Mullah Omar, ketua pejuang mujahidin, ketua pejuang Taliban di Afghanistan. Apabila ditangkap, dia minta kebebasan sebab dia perempuan. Mullah Omar kata, boleh aku bebaskan kamu, boleh aku bebaskan kamu, dengan syarat kamu bersumpah setia, berjanji kamu akan kaji aku ada masa 3 bulan. Aku akan bebaskan kamu. Kalau kamu bersumpah, berjanji demikian, apabila kamu dibebaskan, kamu akan kaji aku ada masa 3 bulan. Dia setuju. Lalu ialah dia setuju, dan dia memanglah dah sampai hidayah. Dia setuju, dan dia apabila kaji Al-Quran 3 bulan, dan dia masuk Islam. Sekarang ni dia menjadi pendakwah, pernah datang Malaysia. Itu Al-Quran. Ada juga orang kafir yang tegar, buat pesta membakar Al-Quran. Hari ini kita buat pesta. Pestanya apa? Pesta bakar Al-Quran. Itu berlaku di Sweden. Tengoklah nanti bagaimana. Ini dia kata, fa kaifa iza tawaffatumul malaikatu yadribuna wujuhahum adbar. Bagaimana dia nak mati nanti, ditampar malaikat maut. Barulah tahu nak junjung Al-Quran. Tak guna lagi ketika itu. Semoga mereka ini bertaubat kepada Allah. Allah berfirman, tabat ini Allah berfirman,
wa huwa allazi yusiru rih wa la yusiru rih bushra baina yaday rahmatihi hatta iza aqillat sahaban siqalan wa suqnahu lil badin mayyit fa anzalna bihil ma fa akhrajna bihi min kulli thamarat kazalika nukhrijul mauta la'allakum tazakkarun. Ini bukti tanda-tanda Allah tunjukkan bahawa bangkit daripada kubur, hidup selepas mati ini senang saja berkata seperti ini. Dialah yang menunjukkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya, iaitu hujan. Sebelum hujan datang, ada gerakkan awan. Jadi orang-orang pun bergembira. Itu satu khabar gembira apabila melihat awan yang bergerak kerana akan hujan. Sehingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus. Kami halau. Jadi awan itu akan menekuk hujan, lalu dihalakan awan yang akan tekuk hujan itu ke tanah yang tandus. Lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Maka kami keluarkan dengan hujan itu berbagai buah-buahan. Demikian kami membangkitkan orang-orang yang telah mati. Bagi Allah senang saja. Orang mati nyawanya tak ada. Apabila nak hidupkan, Allah masukkan nyawanya, iaitu ditiup sangkakala oleh malaikat Israfil pada kali kedua. Apabila sangkakala ditiup, roh yang ada dalam sangkakala itu akan cari jasad masing-masing. Jadi roh kita apabila nak dikembalikan, roh itu dikumpulkan dalam sangkakala. Dan sangkakala itu berlubang mengikut ruh-ruh manusia yang ada di kubur. Berapa puluh juta, berapa puluh bilion, tak tahu, wallahu a'lam. Penduduk dunia sekarang 8 bilion. Jadi penduduk dunia daripada Nabi Adam sampai dah kiamat berapa bilion, wallahu a'lam. Mungkin 100 bilion, wallahu a'lam. Jadi roh itu akan keluar. Jadi senang je bagi Allahnya. Kalau mati, ambil nyawanya. Nak hidupkan kembali, masukkan balik nyawanya. Seperti kereta lah. Kalau nak mati, cabut saja wire bateri itu, matilah. Nak hidupkan balik macam mana? Letakkan balik kepala bateri wire itu, dan kita dan starter itu akan hidupkan. Mudah saja bagi Allah. Tidak ada apa-apa masalah. Lalu Allah tunjukkan di dunia ini. Tengoklah tanah yang tandus. Tanah tandus boleh tumbuh tumbuhan. Bagaimana? Apabila ditimpa hujan. Begitulah juga kami bangkit kamu. Kazalika nukhrijul mauta. Begitulah kami membangkitkan orang yang telah mati, ya. Supaya kamu mengambil pelajaran. Sebab orang kafir tak ada ni, tak percaya ini semua. Walaupun benda itu depan mata. Bahkan negeri-negeri yang banyak berpadang pasir seperti negara Arab, sekarang ni semuanya jadi kehijauan. Kehijauan di Libya sudah jadi kehijauan kerana tumbuh-tumbuhan. Bagaimana? Iaitu dengan memproses air, ataupun menurunkan air hujan, ataupun kawasan itu diserami dengan air. Air itu diambil pada mana? Disedut daripada dalam bumi. Di seluruh bumi lalu dipancar. Lalu jadilah kebun-kebun yang indah sekarang ini padang pasir. Dan di antara tanda kiamat, padang pasir akan menumbuhkan tanaman hijau. Itu di antara tanda-tanda kiamat. Itu tunjukkan semua supaya kamu beriman kepada Allah. Allah berkuasa. Bagi Allah itu mudah sangat. Kenapalah kamu keras kepala sangat nak beriman? Kenapa keras kepala sangat tak percaya apabila mati ini dibangkitkan? Sedangkan itu perkara besar. Amai tasa'alun. Jadi itulah orang kafir. Bukan setakat ini, sejak daripada Nabi lagi. Apabila Nabi kata hidup akan mati ini dibangkit dan akan ke neraka dan ada ke syurga. Lalu mereka bangkang Nabi, ya. Mula mereka kata seperti surah Sad wal Quran izid balil ladzina kafaru fi izzatin wasiqat balhum fi syakkin wa yal'abuna bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum wa qala al kafirun hadza sahirun kazzab. Lalu mereka berkata kepada Nabi, inilah sihir yang pendusta. Apabila Nabi berkata hidup mati ini akan hidup kembali, wa qala al kafirun hadza sahirun kazzab. Inilah tukang sihir pendusta. Ajang alal alihata ilahan wahida. Aja'na ilata wahida inna hadza la syai'un ujab. Adakah patut dia kata Tuhan ini satu saja? Tuhan kita yang banyak-banyak ini satu saja? Ini perkara yang mengajarkan.
Itulah orang kafir semasa Nabi. Sama sekarang pun sama juga, tetap menyembah Tuhan yang tiga. Allah kata kul huwallahu ahad, dia kata Allah ini tiga, Allahus salis, Allah ini tiga. Sembahlah Allah yang tiga itu, sembah dengan rekaannya Tuhan Anak, Tuhan Bapa, Tuhan Ruhul Kudus. Itulah orang kafir. Tak nak taubat sampailah ke mati, berpegang dengan Tuhan tiga. Ada pula Tuhan yang lebih ramai lagi. Itu semua ialah itu adalah ajaran-ajaran yang sesat yang Allah sebut. Yang benarnya ialah apa yang dibawa oleh Nabi dan Al-Quran. Itu yang benar. Peganglah dua perkara ini, kamu tak akan sesat selama-lamanya. Allah berfirman lagi, dan dialah mengirimkan angin. Lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkan di langit menurut kehendaknya. Maka perhatikanlah bekas rahmat Allah, bagaimana Allah menghidupkan bumi yang telah mati. Allahul ladzi yusirrih fatusiru sahaban fayubsutuhu fis sama kaifa yasha. Maknanya Allah gerakkan awan lalu dia tumbuhkan, maka bumi yang tandus itu pun akan hidup. Bagaimana Allah menghidupkan bumi yang sudah mati. Demikianlah kebangkitan itu, dan demikianlah kita dibangkit. Kita dibangkit pun seperti disebut seperti itulah. Antara sangkakala pertama dan kedua, kita dah mula tumbuh. Kita dah tumbuh dari kubur. Kerana ketika itu Allah turunkan cecair yang daripada aras, tumbuh. Lalu kita tumbuh seperti cendawan. Lalu tunggu ruh untuk dimasukkan. Tunggu ruh untuk bergabung dengan jasad. Apabila itu sangka kali kedua, ruh pun bergabung dengan jasad. Jadi kita pun dah mula bergerak. Orang yang pertama dibangkitkan itu ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah penghulu manusia, Sayyidul Anam. Dia adalah penghulu nabi-nabi. Dia penghulu kita di syurga nanti. Amalan hariannya apa? Amalannya ialah datang ke masjid harian. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah selalu disebut, diingatkan, datanglah masjid. Datanglah masjid. Nak ke mana kita ni? Masjidlah tempat kita ulang alik harian kita. Diriwayatkan oleh Abu Dawud At-Tayalisi dari Baihaqi yang lainnya daripada Abu Razim daripada Aqli bahawa ia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana cara Allah mengembalikan lagi penciptaan makhluk? Apa tanda-tanda kekuasaan Allah pada makhluk itu?" Baginda bertanya balik. Jadi sahabat tanya, apa tanda-tanda Allah yang menghidupkan orang mati ini, membangkitkan semula orang yang dalam kubur pada hari kebangkitan? Apa tanda-tandanya? Baginda tanya dia balik, tanya sahabat yang bertanya itu, "Kamu pernah tak melintasi lembah yang tandus, lindah yang tandus, kamu kemudian melintasinya lagi dalam keadaan hijau subuh?" Lalu aku menjawab, sahabat bertanya Nabi itu menjawab, "Pernah." Baginda bersabda, "Itulah tanda-tanda kekuasaan Allah pada makhluknya." Pernah tak kamu lintas satu kawasan yang tandus, dan kawasan sama juga dilintas oleh kamu dalam keadaan subuh. Kamu lintas tandus, kemudian datang kawan kamu yang melintasi kawasan itu penuh dengan kehijauan. Pernah? Pernah. Begitulah Allah hidupkan yang mati ini. Senang saja, iaitu Allah turunkan hujan. Kalau yang mati bagaimana? Allah masukkan balik roh, jadi hiduplah kembali. Itulah kata, bagi Allah itu semua tidak ada apa-apa yang membeban. Tidak ada lah. Tidak ada itu semua. Itu semua kuasa Allah yang telah disusun, diatur Allah sendiri untuk kebangkitan. Kita hendaklah beriman. Tak perlulah nak tanya-tanya sebenarnya. Nak tanya-tanya itu bagaimana. Cukuplah apa yang ada pada Nabi jawab. Jangan lebih-lebih nak tanya yang tak ada Nabi cakap. Yang nak tanya pula yang Nabi tak cakap. Itu yang Nabi cakap tu dah jelas. Tapi boleh bertanya. Tengoklah apa yang nak ditanya. Kalau dah tanya itu semacam tanya seperti orang kafir lah. Kalau tanya banyak-banyak tapi tak mahu beriman juga. Orang kafir dia minta Nabi belah bulan. Nabi belah bulan. Pada mulanya kalau belah bulan aku beriman lah. Nabi belah bulan tak nak beriman juga. Banyak juga orang tu. Inilah orang yang dah
dah kata tak nampak. Sedangkan Nabi tu depan matanya, kita tak sempat pun dengan Nabi, kita tak lihat pun Nabi, kita tak pernah jumpa pun Nabi. Kalau ada orang jumpa Nabi dan mimpi, itu anugerah Allah. Tapi apabila datangnya seruan, kita beriman dengan sepenuhnya. Alhamdulillah, itu nikmat kita yang besar. Kita tak pernah jumpa Nabi. Sahabat dahulu seperti Abu Jahal, hari-hari jumpa Nabi. Abu Jahal, siapa yang rapat dengan Nabi? Abu Jahal. Sebab hari-hari dia akan jumpa Nabi, sehinggalah dia tahu lorong mana Nabi nak lalu. Hari-hari jumpa Nabi. Orang yang rapat dengan Nabi ini antaranya Abu Jahal, tetapi jangan rapat secara musuh. Sebab hari-hari jumpa Nabi, dia tahu Nabi akan ke mana hari ini. Dia dah tunggu dah. Tapi dia tunggu apa? Tunggu nak sepak Nabi, tunggu nak kacau Nabi, tunggu nak campak najis ke atas Nabi. Itu Abu Jahal. Akhir sekali dia pun terbunuh dalam perang Badar, dan keadaannya hina. Dan dia pun bila dia mati, Nabi kata apa? Ini Firaun di zaman ini. Abu Jahal tu Nabi kata Firaun di zaman ini. Pandanya bagaimanalah hidup dia di sana nanti. Itu Allah yang menentukan segala-galanya. Disebut dalam hadis Lakis bin Amir bahawa Nabi bersabda, demi Allah, ketika Allah memerintahkan langit menurunkan hujan dari sisi aras, maka semua yang berada di muka bumi, baik dibunuh mau dimati, boleh keluar dari keadaan kubur sebagai makhluk yang baru diciptakan daripada bahagian kepalanya. Maksudnya antara jarak tiupan kekal pertama dan kedua, jaraknya itu kita dah tumbuh dah daripada kubur. Kerana Allah telah memerintahkan langit, ada mengatakan aras, mereka langit menurunkan hujan dari sisi aras. Dia katakan air hiwan, dia katakan air itu yang seperti sperma lelaki. Sperma lelaki titik turun daripada aras, dan maka semua yang berada di muka bumi maupun yang dibunuh ataupun mati biasa akan keluar dari kubur sebagai makhluk yang baru diciptakan oleh Allah, dan dia muncul daripada bahagian kepala. Dan orang pertama itu ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita dikuburkan, ada satu yang tak akan hancur, iaitu tulang sulbi. Tulang tak akan hancur. Daripada tulang inilah kita tersusun balik. Jadi susunan itu bermula di kepala. Jadi kita muncul daripada kepala dan kita bertegak, tegak. Dan apabila ditiup sangkakala kali kedua, ruh itu akan masuk dalam jasad masing-masing. Jadi ketika sebelum ruh itu dimasukkan, kita dah seperti berjasad dan berdiri, seperti mana disebut di sini. Tapi tidak roh, seperti juga ketika kejadian Nabi Adam. Nabi Adam apabila dipersembahkan tanah oleh malaikat daripada bumi, jadi Allah ciptakan Nabi Adam, dan Nabi Adam diletakkan di tengah-tengah masyarakat malaikat. Dan Nabi Adam perlu diciptakan roh. Semua mereka akan tengok. Semua yang puji, subhanallah, cantiknya makhluk. Tak pernah lihat makhluk secantik ini sebelum pada ini. Tidak ada makhluk secantik ini sebelum ini, ya Allah. Malaikat kata di tengah-tengah masyarakat malaikat. Yang mereka menguji Allah tentang, tapi Nabi Adam tak diciptakan roh lagi, tak hidup lagi, tapi dah lengkap. Bermaknanya itu begitulah juga dengan kita. Bila kita dibangkit dari kubur, kita dah berdiri tegak. Pertama itu ialah Nabi, dan kita muncul daripada kubur kita daripada kepala. Kepala itu daripada sulbi kita yang tak hancur, tersusun kepala dan muncul. Dan apabila ditiup roh, ditiup sangkakala kali kedua, roh itu pun masuk dalam jasad masing-masing. Masuk jasad, kita pun mulalah hidup. Apabila kita hidup, kita pun dah keadaan pinga-pinga. Ada mengatakan tidak ada apa-apa pun pakaian di badan kita, tak ada, kecuali yang diberi oleh Allah, iaitu nabi-nabi dan orang-orang tertentu ketika itu. Dan kita dalam keadaan tidak ada apa-apa pakaian, bukan lama. Sebab semasa di padang mahsyar kita dah berpakaian. Sebab nabi-nabi dah berpakaian di padang mahsyar.
Maknanya kalau Nabi pakaian, selepas Nabi diberi pakaian, selepas Nabi itu kita lah diberi pakaian. Semasa kita di pada masa kita dah berpakaian, bukanlah kata tidak ada maknanya kita dibangkit saja tak ada pakaian. Dibangkit dari kubur tidak ada apa-apa pakaian, kecuali nabi-nabi. Tetapi Sayyidina Aisyah tanya, kalau macam tu orang kita semua ni akan saling melihat ke? Nabi pun baca ayat, likulli mri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu tak sempat nak tengok apa-apa pun, kerana huru-hara masing-masing huru-hara dengan huru-hara. Sebab kita tidur lama dalam kubur, tiba-tiba dibangkit, kita pun tak sedar pun ada pakaian ke tak ada pakaian, tak sedar pun. Dah tidur lama dalam kubur, tiba-tiba bangkit, tak sedar pun kerana huru-hara sangat. Bangkit, ialah semua manusia dibangkitkan, berapa bilion manusia dibangkit satu tempat serentak. Kalau kita tunaikan haji 3 juta aja manusia. Ni daripada manusia pertama sampai manusia terakhir bangkit serentak, bukannya satu-satu tak. Mana bila masa nak tengok sana, tengok sini. Nabi baca ayat itu. Itu keadaan ketika itu. Orang yang beriman dan buat masalah akan dipandu oleh malaikat. Mereka arah ke sini. Orang kafir kebingungan. Tidak ada hidayat dan petunjuk kepada mereka ketika dibangkitkan. Itulah bab ini. Itulah yang disebut bab ini. Bab ini pendek saja. Jadi banyak tanda-tanda yang Allah tunjukkan, peristiwa-peristiwa di akhirat, peristiwa yang berlaku di alam barzakh ditunjukkan semasa hidup, supaya manusia ini sedar, supaya manusia ini insaf. Hidup ini nak ke mana sebenarnya? Janganlah semata-mata untuk dunia hidup ini. Ingat, hidup ini untuk akhirat juga. Bukan akhirat juga, hidup ini untuk akhirat sebenarnya. Jangan semata-mata dengan dunia. Jadi orang yang beriman kepada Allah, dia mengambil dunia ini sekadar perlu saja dan mengutamakan akhirat. Orang kafir mengutamakan dunia, yang kata mengutamakan dunia inilah yang sebenarnya hidup. Bila mati tak ada lagi dah, tak ada lagi kita. Hiduplah sekarang ini. Berbezalah dengan orang yang beriman dengan orang kafir kerana kehidupan yang berbeza. Kita teruskan tajuk yang lain. Seterusnya ialah setiap hamba akan dibangkitkan kelak menurut keadaan ketika ia mati. Wa ma kana li nabiyyin an yaghul wa man yaghul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Maksudnya setiap orang akan dibangkit dengan apa yang dia bawa daripada semasa dia mati. Maknanya mereka akan bawa, mereka apabila dibangkit, mereka akan membawa apa yang mereka ada. Maknanya kalau mereka makan riba, mereka dibangkit seperti makan riba lah. Contohnya disebut sini, diriwayatkan oleh Muslim daripada Jabir bin Abdullah bahawa ia pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap hamba akan dibangkitkan kembali menurut keadaan ketika ia mati. Maksudnya ketika dia mati itu bagaimana dia mati? Kalau dia mati seorang beriman, beramal soleh, yang maknanya dia dibangkit dalam keadaan seperti iman dan soleh. Seperti contohnya Pak Bilal. Apabila dia bangkit, dia melakukan azan. Itu maksudnya setiap hamba dibangkitkan kelak menurut keadaan ketika mati. Contohnya Pak Bilal. Apabila dia bangkit, dia melakukan azan. Orang yang selalu berzikir, apabila dia bangkit, kepalanya bergerak kiri kanan. Seperti orang berzikir. Begitulah juga yang lain, contoh-contoh lain. Orang yang suka baca Al-Quran, dia dibangkitkan seperti ada kemuliaannya. Sebab itu Allah berfirman, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh fa'amal ladzina swaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fazuqul azab bima kuntum takfurun. Jadi orang kamu kena ingat satu hari di mana hari itu ada yang bermuka hitam
Dan hari itu ada orang yang bermuka putih. Orang bermuka hitam itu ialah orang kafir. Dan mereka kafir, mereka kafir dan mereka akan merasa azab. Wa amal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah. Orang yang pada hari itu ialah orang yang bermuka putih, itu orang yang mendapat rahmat daripada Allah. Bermaknanya itu ayat itu menunjukkan pada hari dibangkitkan. Apabila kita bangkit di kubur, insya-Allah kita semua ini muka kita putih berseri-seri, memacam-macam. Ada orang lebih cerah daripada yang lain. Setengah tu dah cerah, tapi mukanya lebih cerah sehingga dia menjadi tumpuan kepada yang lain. Itu anugerah Allah masing-masing. Maknanya sentiasalah beramal soleh. Jangan putus asa untuk beramal soleh, kerana kita akan dibangkitkan mengikut apa yang saat kita mati ketika itu. Selalu datang masjid sehinggalah wafat. Maknanya kita dibangkit seperti datang masjid lah. Orang datang masjid ini bercahayalah ya di sana. Pada hari itu boleh lihat yang diredai Allah muka putih, yang dimurkai Allah muka hitam. Allah sendiri yang nyatakan yauma tabyaddu wujuh wa taswadu wujuh. Ada muka hitam, ada muka putih. Muka putih itu orang yang mendapat rahmat Allah. Orang yang mendapat rahmat Allah itu ialah orang yang mencari keredaan Allah. Jadi reda itu dapat rahmat muka putih. Orang yang muka hitam itu orang yang dimurkai, orang yang sesat selalu mengingkari perintah Allah. Hitamlah muka, sampai dah masuk neraka pun hitam. Jadi itu diingatkan. Jadi apabila dibangkit, setiap hamba dibangkit kembali menurut keadaan ketika dia mati. Kalaulah kita nak sebut pun takut juga nak sebut, sebab kita pun sejauh mana soleh kita pun nak sebut orang, tapi terpaksa lah sebut juga. Kata kaki botol minum arak, dia dibangkitkan dengan botol arak. Waliyahzubillah. Orang soleh dia dibangkitkan dengan apa yang dia mati ketika beramal soleh. Diriwayatkan oleh Muslim daripada Abdullah bin Umar bahawa ia pernah mendengar Rasulullah bersabda, ketika Allah hendak menyiksa suatu kaum, dia menimpakan azab kepada siapa sahaja yang ada di tengah mereka, kemudian mereka dibangkitkan kembali berdasarkan niat mereka. Jadi ada juga azab Allah datang merangkumi semua, tak kira yang beriman ada dalam tu pun kena juga, yang tak beriman pun kena juga, yang kafir pun kena juga. Tetapi ada juga Allah kata ada kena orang kafir saja, tapi ada juga sedemikian. Tetapi apabila dibangkitkan nanti, adakah sama? Walaupun seperti tsunami datang, adakah yang dibangkit itu sama? Dan tsunami itu ada yang beriman beramal soleh, ada yang berzikir, ada yang tak pernah tinggal solat, ada yang baik, banyak bersedekah. Dan pada itu ada ramai juga yang ramai juga campur aduk agama dan tsunami. Adakah dibangkit sama semua sekali? Allah tetap katakan dia dibangkit kembali berdasarkan amalan niat mereka, berdasarkan amalan mereka. Walaupun bangkit itu datang semua merangkumi semua, tak kira siapa. Yang selamatnya masjid saja yang selamat. Yang selamat masjid. Adakah sama apabila dibangkit? Tak. Mengikut, itulah dikatakan mengikut. Wa maka nabi ayyul wa man yaqul ya'ti bima ghalla yaumil qiyamah. Jadi orang yang sesat itu dia akan dibangkit dengan apa yang ada sesatnya itu pada hari kiamat nanti. Apa yang ada. Jadi berhati-hatilah dengan hidup ini. Biarlah sebab itulah kita minta Allah makhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Akhirkanlah penghayatan hidup aku ini dengan sebaik-baiknya dan akhirkan dengan seburuk-buruknya. Sebab apabila dibangkit mengikut apa yang kita mati ketika kita mati ya. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Bukhari dan ini makna hadis sahih dari Abdullah bin Umar bahawa Rasulullah bersabda, apabila Allah menurunkan azab pada suatu kaum, dia akan menimpakan kepada siapa sahaja yang ada di antara mereka. Kemudian mereka dibangkitkan kembali berdasarkan amal-amal mereka. Bermaknanya tak kira kalaulah satu kaum itu mati dengan bala azab ataupun bencana daripada Allah. Seperti tsunami tadilah contohnya, semuanya mati kawasan itu.
termasuklah orang beriman apa semua. Begitu juga di Palestin, di Palestin. Maknanya sekali mati 8,000. Adakah sama dibangkit? Tak sama, berdasarkan amalan-amalan. Tapi kita dok harapkan mereka semua itu adalah mati syahid. Jadi masa pun kalau kita nak sambung tajuk ini panjang lagi, tapi kita akan sambung kita akan sambung lagi pada masa hadapan. Jadi kita tangguhlah sesi ini setakat ini dulu. Yang baik itu adalah hidayah Allah, yang buruk itu daripada saya. Kita akan sambung lagi tajuk ini. Setiap hamba akan dibangkitkan kelak menurut ketika ia mati. Dan apa yang baik itu sama-samalah kita ambil pelajaran, dan yang buruk pun kita samalah ambil pengajarannya, supaya kita ini semua selamat daripada neraka di akhirat nanti, dan semua kita ini berjaya masuk surga nanti insya-Allah. Jadi kita tangguh sesi ini atas kafar dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi illa alladzina amanu wa shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.